Sekejap Okey, cikgu nak tanya balik semula soalan yang biasa cikgu tanya. Cikgu nak korang ingat benda ni. Apakah negeri-negeri Melayu bersekutu ni? Ada 4 negeri. Apa negeri tu? Cikgu nak tengok korang ingat ke tak? 4 negeri. Okey, betul? Pahang, Selangor, Pahang. Lagi? Pahang, Selangor. Negeri Sembilan. Lagi? Negeri Sembilan, Perak. Ada Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan lagi. Satu lagi? Pahang. Pahang dah. Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Lagi satu? Selangor. Dah, Selangor dah. Pahang, Selangor, apa yang tak ada? Perak. Perak. Perak yang korang tak sebut lagi. Duk ulang Selangor. Okey, Perak. Jadi kita ada 4 negeri. Okey, kita ada 4 negeri dalam negeri-negeri Melayu bersekutu ni. Okey, jadi bila kita bincang 4 ni, inilah 4 ni lah. Okey, dia negeri-negeri Melayu bersekutu ni 4 lah. Okey. Cuma kalau korang tengok dalam cikgu punya nota, cikgu banyak guna short form. Okey, contoh macam NNMB. Itu maksudnya negeri-negeri Melayu bersekutu. Kalau NNMTB, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kalau NNS, negeri-negeri selat. Jadi itulah maksud bagi setiap ni. Okey, kita tengok pula Majlis Sultan-Sultan semasa MU. MU ni apa? MU apa MU? Bukan Manchester United MU apa MU? Malayan Union. Betul, Malayan Union. Okey. Okey. Jadi kita tengok macam mana Majlis Sultan ni sewaktu zaman Jepun. Okey. Jadi masa tu dipanggil sebagai The Malayan Union Order in Council 1946. Okey, dipanggil sebagai Malayan Union Order in Council. Okey, dan dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union. Okey, telah dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union. Sekejap Okey, MSS tu ialah Majlis Sultan-Sultan. Okey. MSS tu adalah Majlis Sultan-Sultan. Jadi dia tak panggil Duba dah masa ni. Dia panggil sebagai Majlis Sultan-Sultan. Okey. Dan The Council of Sultan lah. Ada dalam bahasa Inggeris juga dipanggil sebagai The Council of Sultan. Majlis Sultan-Sultan. Okey. Jadi telah bayangkan majlis tu pasal Sultan tau. Okey. Tetapi ketua dia Gubernur Melayu Union. Adakah Gubernur lagi tinggi daripada Sultan? Kan? Perasan tak? Macam mana kuasa Sultan masa ni? Dalam majlis Sultan pun, orang British yang jadi ketua. Hebat sangat ke orang British ni. Sampai dia yang menjadi ketua kepada persidangan Sultan. Sama lah juga macam tadi juga. Okay? Jadi keahlian dia 9 orang Raja Melayu. Okay? Dia melibatkan negeri-negeri lain juga. Kemudian 3 pegawai kanan British. Okay? Jadi kita tengok fungsi dia membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam. Okay? Membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam. Sekejap Okay, dia membincangkan tentang agama Islam dan menasihati gubernur dalam perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Tapi sebenarnya, dan untuk pengetahuan kamu semua, Majlis Sultan-Sultan ni atau The Council of Sultan ni tidak pernah terjadi pun. Tidak pernah bersidang dan tidak pernah terjadi pun. Okay. Sebab kita tahu bahawa Malayan Union ini tidak lama berkekalan. Dia tak lama, dia sekejap je. Dia setahun lebih, tak sampai 2 tahun pun dilaksanakan, kemudian ditukar. Okey, cikgu nak tanya soalan. Kenapa orang Melayu menentang Malayan Union? Sebab Raja-Raja Melayu telah kehilangan kuasa. Okey, betul. Lagi? Sebab ada Josoli. Betul. Lagi? Telah merugikan orang Melayu. Betul. Lagi? Orang Melayu ditindas. Betul. Lagi? Satu lagi. Tak disebut. Keistimewaan untuk menjaga keistimewaan orang Melayu.
Okay, hak keistimewaan orang Melayu terancam. Ah, Okay, okay, betul, good. Alright, itulah sebab-sebab kenapa Melayu ini ditentang oleh majoriti orang Melayu. Okay, dan Malayan Union bukan sahaja ditentang oleh orang Melayu, tetapi juga ditentang oleh orang British, pegawai-pegawai British yang pernah bekerja di tanah Melayu. Bekas-bekas pegawai British ni yang pernah bekerja di tanah Melayu, mereka juga menentang Malayan Union ni. Okay, sebab apa Malayan Union ni? Kita tahu bahawa dia sangat mengancam kepada kedudukan istimewa orang Melayu di tanah Melayu. Kemudian juga mengancam dari sudut hak kuasa Sultan, sebab kita tahu bahawa Sultan tidak berkuasa. Sebab apa? Kalau Malayan Union ini diperkenalkan dan kita setuju dengan Malayan Union ni, bayangkan Sultan dan Raja tidak ada kuasa. Sebab apa? Kita terus direct dengan Britain punya apa tu, Queen. Queen of England, bukannya Queen kita lagi. Kita punya raja dah tak ada kuasa sekarang ni. Kita dah kena duduk bawah dia. Okay. So sebab itulah orang Melayu masa tu ramai-ramai menentang Malayan Union ni. Okay, dan mereka menentang Malayan Union ni memang bersungguh-sungguh. Okay, sebab kalau kita tengok dalam sejarah negara kita, sejarah penentangan di negara kita, kalau kita tengok daripada awal lagi penentangan yang ada tu dia tidak besar. Dia berlaku dalam kecil-kecil je, dia tak besar-besar. Kemudian apa yang berlaku apabila ada Malayan Union ni, buat pertama kalinya orang Melayu bersatu. Buat pertama kalinya orang Melayu ini bersatu. Tak kisahlah negeri mana pun, semua menentang. Buat pertama kalinya. Okay. Sebelum ni yang menentang sebelum ni, mereka menentang secara apa nak cakap, persendirian ataupun dia macam kampung je, dia tak adalah melibatkan yang besar. Dan yang ni adalah kali yang pertama yang besar. Kali yang pertama yang besar. Okay. Jadi disebabkan penentangan ya, kita dapat lihat akhirnya Malayan Union terpaksa dibatalkan. Okay. Terpaksa dibatalkan. Okay, so kita tengok balik Malayan Union. Macam tadi korang dah sebut kan, apa sebab Malayan Union ini orang Melayu menentang kan. Jadi kalau kita tengok penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, bayangkan orang ramai-ramai keluar pergi buat demonstrasi. Bawa spanduk nenek moyang kita dulu. Kan, bawa spanduk, hapuskan Malayan Union. Contoh macam itulah. Okay, banyak lagi dah sebenarnya apa yang orang buat. Contohnya orang yang bekerja dalam kerajaan, okay, orang yang bekerja dalam sektor awam. Bayangkan mereka juga join juga tau demonstrasi ni. Dan apa yang mereka cakap kalau sebab masa tu British dia nak tekan orang Melayu ni. Dia kata kalau kamu yang mana kaki tangan awam kalau kamu join demonstrasi, kamu menentang British, kamu akan dipecat. Tapi apa yang orang Melayu pada ketika itu buat, mereka telah keluar daripada kerajaan, yang mana mereka telah letak jawatan beramai-ramai, termasuklah para guru. Nampak masa tu memang mereka bersungguh-sungguh untuk menentang Malayan Union ni. Memang habis-habisan kau dia tentang sini. Sampaikan Malayan Union itu hanya dapat bertahan selama setahun lebih je. Dia start April, tahun depan tu bulan Julai ke apa, habis. Tak tempat lama pun. Jadi kalau kita tengok era Malayan Union ni, dia cuba untuk mewujudkan macam tadi kita sebut the Council of Sultan okay, Majlis Sultan ni. Dia nak buat tau. Jadi sepatutnya dalam tempoh tu awal-awal tu sepatutnya adalah persidangan Tapi apabila ada persidangan tu, bayangkan orang Raja Melayu tak pergi pun. Tak join pun. Tak pernah terjadi pun. British nak buat tak jadi. British nak buat tak jadi. Sebab Raja-Raja Melayu tak nak datang. Termasuklah masa majlis pelantikan Governor General yang pertama untuk Malayan Union masa tu, Sultan dan Raja ni tak datang pun. Diorang tak datang pun. Lantak kau lah, kau sambut lah seorang-seorang. Kau lantik diri kau seorang, kau tepuk untuk diri kau seorang. Raja-Raja Melayu tak datang pun. And then dia kata apa, kalau kita nak buat macam Majlis Sultan-Sultan ni, the Council of Sultan ni, okay, masa tu nanti bila Raja-Raja Melayu sampai, nanti kita akan tembak meriam, pom-pom-pom, nampak megah lah, nampak hebat lah. Bagi nampak Raja-Raja ni macam gempak gila lah. Tapi sebenarnya hakikat dia tak ada kuasa pun. Dia orang tak ada kuasa pun. Jadi kalau kita tengok balik, memang British pada zaman Malayan Union ni memang gagal lah.
Sebab diingatkan pada ketika itu, diingatkan orang Melayu ni macam zaman masa dijajah mula-mula dulu. Dulu tu memanglah orang Melayu ni banyak yang tak tahu. Okay, mereka mudah ditipu kan pada zaman tu. Dia acah-acah je dia nak kerah tu. Tapi lepas daripada dia dah lepas mereka, dia tak tahu apa yang berlaku dalam perkembangan minda orang Melayu pada ketika itu. Kamu kena faham satu benda tahun 19 ke atas, 1900 ke atas, masa tu berlaku perkembangan ilmu tau di tanah Melayu ni. Okay, maka masa tu ramai orang Melayu yang pergi belajar luar negara. Okay, ada 3 aliran Ada aliran Inggeris, Melayu dan juga Islam. Ada 3 aliran masa tu. Jadi mereka pergi belajar apa semua. Jadi kita tengok kalau dia belajar tahun 1900 atau 1910, bermaksud 1930-an sampai 1940-an, masa tu mereka ni dah pergi belajar lah. Okay, maknanya mereka ni tak adalah orang yang tak berpelajaran sangat, orang Melayu ni pada ketika itu. Jadi masa tu dah muncul ramai tokoh-tokoh kan, masa tu ramai orang nak meminta kemerdekaan. Jadi masa tu pula orang Melayu juga masa tu dia terpengaruh dengan Jepun juga pada ketika itu. Sebab kita tengok Malayan Unit ni dia diisytiharkan selepas Jepun datang. Okay. Sebab tu cikgu selalu sebut tau. Sebenarnya zaman Jepun ni merupakan zaman yang terpenting bagi perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Okay, korang ingat apa cikgu cakap ni? Kemasukan Jepun, tarikh Jepun masuk tu, okay, penjajahan Jepun merupakan tempoh yang paling penting bagi perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Itu yang paling penting sekali. Sebab apa? Masa Jepun masuk tu, barulah masa tu orang Melayu sedar. Rupanya British ni boleh dikalahkan. British ni tak adalah kuat sangat. British ni boleh dikalahkan. Masa tu. And then, bila pula orang Melayu kena tipu pula dengan Jepun kan. Mula-mula Jepun kata nak merdekakan orang Melayu ni, nak merdekakan tanah Melayu. Last tak jadi nak merdeka. Lepas tu dia kalah. Kan? Tak jadi nak merdeka. Jadi macam kita ni ditipu juga. Jadi masa tu orang Melayu sedarlah bahawa mereka sebenarnya tidak lagi boleh mengharapkan orang luar. Jangan harapkan orang luar lagi. Jangan nak harapkan orang luar untuk membebaskan kita. Kita yang kena bebaskan diri sendiri. Jadi British masa tu 1946, 45 dia masuk lepas Perang Dunia Pertama. Dia ingatkan orang Melayu ni macam zaman dulu-dulu lagi kot. Zaman Tok Janggut apa semua lagi kot. Kalau lawan pun lawan sikit-sikit je. Kan? Sebab British masuk tu dia beranggapan macam ni. Orang Melayu ni hangat-hangat tai ayam. Dia fikir macam tu. Okay, dia ingat orang Melayu ni menentang sekejap je. Lepas tu dah kena tindakan, nanti dia senyap lah. Dia ingatkan macam tu. Tapi dia silap lah. Dia silap. Okay. Sebab apa? Dia ingatkan macam, orang Melayu ni menentang biasa lantar lah kan. Macam kita tengok penentangan yang sebelum-sebelum ni macam Tok Janggut ke apa kan. Macam apa lagi nama dia? Kita ada Datuk Mahathir Lela ke kan. Sekejap je mereka menentang. Dia habis pemimpin tu, tak ada orang dah nak ganti dia untuk menentang. Jadi dia fikirkan orang Melayu ni macam tu jugalah pada tahun 1940-an ni. Tapi dia silap sebab masa tu orang Melayu dah bersatu. Di seluruh negeri masa tu mereka dah bersatu. Tambah pula masa Malayan Union diperkenalkan 1946. Okay. Kamu kena tahu satu lagi penubuhan yang penting. Apa yang ditubuhkan 1946? Siapa tahu? Ada satu pertubuhan penting yang ditubuhkan. Bintang 3. Bukan? UMNO. Okey, betul. UMNO. Okey, UMNO ditubuhkan pada tahun 1946. Okey, kenapa kita perlu mention UMNO? Okey. Sebab kamu kena tahu satu benda. Cikgu tak cerita pasal UMNO yang pada zaman sekarang. Cikgu cerita UMNO pada zaman tersebut. Okey. Jadi kalau kita tengok balik, UMNO ni sebenarnya satu simbolik kepada penyatuan Melayu pada tempoh tersebut. Jadi sekarang ni orang Melayu dah bersatu di seluruh Malaya, dah bersatu. Sebab UMNO pada asalnya memang ditubuhkan di Johor. Okey. Memanglah ditubuhkan di Johor oleh Datuk Onn Jaafar. Kemudian telah berkembang. Okey, kemudian telah berkembang kepada kepada seluruh Malaya pada ketika itu.
UMNO zaman sekarang macam mana? Cikgu malas nak komen pasal politik ni. Korang tengoklah sendiri berita. Korang nilai lah sendiri. Cikgu dah tak minat dah politik sekarang ni. Cikgu dah fed up lah. Bagi cikgu orang politik ni sama je semua. Tak kisahlah parti apa pun. Okay. So, penubuhan UMNO tadi merupakan satu simbolik. Okay, merupakan satu simbolik kepada merupakan satu simbolik kepada penyatuan orang Melayu pada ketika itu. Okay, merupakan satu simbolik kepada penyatuan orang Melayu pada ketika itu. Okay. Jadi, kalau kita tengok British pada zaman tersebut, dia nak buat benda ni memang gagal lah. Okay. Bukan saja orang Melayu yang dah sedar. Raja-raja Melayu juga dah sedar pada ketika itu. Mereka tak akan ditipu lagi. Jadi mereka juga menentang. Okay, jadi sebab itulah dia cakap Melayu Union ni bukan saja ditentang oleh bukan saja ditentang oleh orang Melayu, bukan saja ditentang oleh rakyat, tetapi raja juga menentang. Bayangkan masa Governor General masa tu nak diumumkan nak buat pelantikan, raja-raja Melayu raja-raja Melayu walaupun dijemput tapi tak datang pun. Jadi macam cikgu cakap tadi lah. Kau lantik diri kau sendiri, kau tepuk untuk diri kau sendiri, kau berucap untuk kau seorang dengar. Tak ada orang lain nak dengar dah. Jadi masa ni orang tak datang. Orang pulau kan masa tu. Majlis Raja-Raja Melayu memulaukan. Okay, diorang memulaukan masa tu dia punya pelantikan masa tu. Okay. And then itu pasal majlis sultan-sultan. Okay, kita pergi pula majlis raja-raja. Ada orang nak masuk. Lepas tu hilang. 2 kali dia nak masuk hilang. Siapa tahu PTM tu apa? Ada yang tahu tak? PTM tu apa? Ada yang tahu tak PTM tu apa? Persekutuan Tanah Melayu. Bagus. Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Ini gagal. Melayu ni telah digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Masa tu Majlis Raja-Raja telah British telah menukarkan Melayu Union dengan Persekutuan Tanah Melayu yang lebih bersifat memihak kepada orang Melayu. Okay. Jadi Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu ni dilengkapi dengan kuasa dan juga sekretariat. Okay, sekretariat maksudnya setiausaha lah. Okay. Bermaksud ada setiausaha dalam Majlis Raja-Raja ni. Okay. Kedudukan dan peranannya. Okay, so sekarang ni Majlis Raja-Raja ada kuasa. Okay, berbeza macam fungsi dia membincangkan, betul tak? Kan? Masa dalam Melayu ni, fungsi dia membincangkan undang-undang yang berkaitan dengan agama Islam. Okay? Menasihati Governor tentang perkara yang dibangkitkan oleh oleh Raja-Raja Melayu. Tapi masalah ni, kau perasan tak? Dia kata menasihati Governor. Okay, dia kata nasihat Governor. Sekarang ni siapa yang patutnya dinasihat? Raja-Raja Melayu. Siapa? Kan? Sekarang ni kita tengok antara Raja-Raja Melayu dan juga Governor, siapa yang lagi besar? Kenapa pula Governor yang lagi besar daripada Raja-Raja Melayu? Okay? Nampak tak macam mana British sebenarnya dia cuba untuk buang Sultan dan Raja. Dia cuba untuk buang. Tapi dengan cara yang halus. Okay? Jadi kita tengok dalam Persekutuan Tanah Melayu, Majlis Raja telah diperkasakan, okay? Telah diberikan kuasa. Okay? Dan Majlis Raja-Raja Melayu pada zaman Persekutuan Tanah Melayu ini diuruskan sepenuhnya oleh Majlis Raja-Raja. Tidak ada lagi campur tangan daripada British. Okay, dan pengurusi dia
daripada kalangan 9 orang Raja Melayu. Okey, mereka akan pilih. Okey. Mereka akan pilih dalam kalangan 9 orang Raja Melayu tu yang akan menjadi pengerusi. Okey. Dan persidangan perlu disertai oleh penyimpan mohon besar raja untuk meterai keputusan persidangan. Okey. Jadi itulah adanya penyimpan mohon besar di raja. Okey, mungkin kamu pernah dengar kan. Biasanya kalau nak umum raya atau nak umum puasa, saya penyimpan mohon besar raja-raja Melayu ingin mengumumkan hari raya puasa jatuh pada hari esok. Contoh macam itulah. Okey. Jadi itulah baru kita dengar kan, penyimpan mohon besar raja kan. Masa tu baru kita dengar. Kalau tidak kita tak tahu pun ada penyimpan mohon besar raja ni. Okey. Jadi majlis raja-raja ni diberikan hak dan kuasa untuk mendapatkan penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Berkaitan dengan penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Jadi masa ini raja-raja dah ada kuasa sikit lah. Okay, nak compare dengan Malayan Union sebelum ni memang teruk lah. Jadi masa ni barulah ada kuasa. Okay, jadi sekarang kita tengok sebab cikgu nak korang nilai tau. Cikgu tak naklah korang sekadar menghafal. Okay, cikgu nak korang nilai sendiri. Perbezaan Melayu kedudukan Raja-Raja Melayu ni perbezaan dia sewaktu Malayan Union dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Kita boleh nampak perbezaan. Perbezaan dia sangat jelas. Okey, perbezaan dia sangat jelas kita nampak. Sebab dalam dalam Malayan Union, Raja-Raja Melayu ni umpama macam tak ada kuasa pun sebenarnya. Memang tak ada kuasa lah sebab kita direct bawah Queen. Kita bukan di bawah Raja-Raja Melayu lagi. Jadi masa ni diorang cubalah untuk British cuba untuk memenangi hati orang Melayu balik dengan cara memberikan Persekutuan Tanah Melayu. Okay, menukar kepada Persekutuan Tanah Melayu dengan memberikan sedikit kuasa lah kepada Majlis Raja-Raja Melayu ni. Okay. Yang mana kalau kita tengok sebelum ni, masa negeri-negeri Melayu bersekutu punya, dia punya pengurusi dia bukan Raja-Raja Melayu tau. Okay. Pengurusi dia orang British. Okay. Jadi kita tengok pada zaman ni dipengerusikan oleh Raja-Raja Melayu sendiri. Tidak ada lagi campur tangan British sepenuhnya. Okay. Okay. Kita tengok pula Majlis Raja-Raja semasa merdeka. Okay. Kita merdeka 1957 kan. Okay, cikgu nak tanya ni. Bila Sabah Sarawak merdeka? 1942 56 Bukan. Bila Sabah dan Sarawak merdeka? Bila? Bila Sabah dan Sarawak merdeka? 63. 63? 1963. Betul. 1963 lah. Okey. Iaitu sewaktu penubuhan Malaysia. Kamu ingat kamu jangan bila jamu jumpa orang Sabah dan Sarawak. Kan? Kamu jumpa dia, kamu cakap, kita kena sambut tau 1957. Jangan cakap macam tu. Sebab diorang tak boleh sambut 1957. Diorang bukannya macam kita Malaya ni, malah kita merdeka 1957. Tapi mereka tidak merdeka pada tahun tersebut. 1957 mereka masih lagi di bawah British. 1963 baru diorang merdeka. Okay, ingat sampai bila tau. Nanti orang tanya awak macam tu. Okay, kita tengok kan, semasa kemerdekaan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Okay, tetapi ada perubahan lah. Okay. Sebab apa? Kenapa ada perubahan? Sebab kita nak sesuaikan dengan sistem negara yang merdeka pada ketika itu. Okay, sistem negara yang moden sedikit lah. Jadi kita ubahlah beberapa perkara. Okay. Jadi dalam Majlis Raja-Raja Melayu ni
bukan sahaja 9 orang Raja Melayu yang masuk, tetapi ada juga daripada yang lain, negeri lain. Contoh kita tengok Melaka, Pulau Pinang. Okay? Tapi kalau kita tengok, Melaka dan Pulau Pinang mana ada raja atau sultan kan? Jadi mereka ada yang di Pertua Negeri. Okay? Mereka ada yang di Pertua Negeri, jawatan yang di Pertua Negeri. Okay? Bukannya yang di Pertuan Negeri, yang di Pertua Negeri. Okay? Yang di Pertuan tu hanya dekat Negeri Sembilan je, yang di Pertuan Besar. Sekarang ni, kita ada yang di Pertua Negeri Melaka, yang di Pertua Negeri Pulau Pinang, yang di Pertua Negeri Sabah, dan yang di Pertua Negeri Sarawak. Okay? Itu negeri-negeri yang tidak ada raja atau sultan. Okay? Jadi selepas 1963, barulah yang di Pertua Negeri Sarawak dan Sabah menganggotai Majlis Raja-Raja Melayu. Okay? Walaupun macam tu, okay, walaupun kita tengok ada yang di Pertua Negeri masuk dalam Majlis Raja-Raja Melayu, kamu kena sedar satu benda, bahawa mereka tidak ada kuasa yang sama macam 9 orang Raja Melayu ni. Mereka tidak ada kuasa. Okay? Dan mereka tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja. Okay? Contohnya, sewaktu perbincangan untuk pemilihan yang di Pertuan Agong dan juga timbalan yang di Pertuan Agong. Okay? Mungkin kamu masih ingat lagi, baru-baru ni, tahun lepas. Masa tu, kalau kamu masih ingat lah, Perdana Menteri masa tu, dia nak nasihatkan Agong, Yang di-Pertuan Agong, untuk membuat darurat masa tu. Tahun lepas dia nak buat darurat. Tapi masa tu Agong, dia tak terus buat keputusan. Sebaliknya, dia terus membuat mesyuarat tergempar bersama dengan Majlis Raja-Raja Melayu pada ketika itu. Kalau korang masih ingat lagi lah. Okay. Jadi masa tu mereka masa tu yang di Pertua Negeri tak ada ya. Masa tu yang ada je lah Majlis Raja-Raja, 9 orang Raja Melayu sahaja yang ada. Yang lain tak ada. Tak boleh masuk. Okay, perbincangan ni khas kepada Raja-Raja Melayu sahaja. Tetapi kalau topik-topik yang berkaitan dengan yang umum, bolehlah yang di Pertua Negeri ni masuk, barulah mereka dia masuk. Okay. Dan lagi satu, kita tengok. Contoh untuk pemilihan yang di Pertuan Agong. Okay, kalau kamu masih ingat. Untuk pemilihan yang di Pertuan Agong, mestilah daripada 9 orang Raja Melayu ni sahaja. Yang di Pertua Negeri tidak ada kuasa dan tidak boleh menjadi yang di Pertuan Agong. Okay. Kenapa mereka tak boleh jadi yang di Pertuan Agong? Sebab yang pertama, mereka bukan berdarah raja. Yang kedua, jawatan mereka adalah jawatan yang dilantik oleh yang di Pertuan Agong. Kalau dah Agong punya lantik dia, takkan dia pula nak jadi Agong. Kan? Jadi tak boleh juga. Okay, sebab itulah mereka tidak boleh menjadi yang di Pertuan Agong. Jadi kalau negeri-negeri contoh macam Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak ni, memang tidak akan ada lah yang akan menjadi yang Pertuan Agong. Okay, dia hanya adakan negeri dekat negeri-negeri ni je. So macam sekarang ni daripada negeri Pahang kan. And then ditukar nanti habis yang daripada Agong Pahang sekarang ni nanti akan tukar pula kepada Johor pula. Johor akan ambil alih. Okay. Jadi kita nampak sekarang ni yang Pertuan Agong dah semakin berkuasa. Okay. Start daripada Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Okay. Lagi satu cikgu nak terangkan. Kamu kena faham Persekutuan Tanah Melayu ni ada dua. Okay. Satu 1948. Dan satu lagi 1957. Okay. Sebab apa? 1948 kita tak merdeka lagi. Dan 1957 kita dah merdeka. Tetapi ada beberapa perubahan. Jadi macam sekarang ni, kita kan ada perlembagaan, betul tak? Kita ada perlembagaan Malaysia kan. Jadi perlembagaan Malaysia ni sebenarnya dia diambil daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian diubah pada tahun 1957. Kemudian dah ubah sampai 1957 sebab kita merdeka. Lepas tu 1963 berubah lagi sebab nak masukkan Sabah dan Sarawak dan juga Singapura. And then 1964, 65 cikgu lupa. Dia ubah lagi sekali selepas Singapura keluar daripada Malaysia. Okay. Okay. Okay, itu yang ni. Okay, kita tengok pula next. Okay, kita pergi pula kepada
fungsi Majlis Raja-Raja. Okey. Ni sampai sekarang lah. Okey. Yang pertama, memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Okey. Itulah fungsi Majlis Raja-Raja Melayu. Yang kedua, bersetuju atau tidak bersetuju dengan undang-undang. Okey. Terutama sekali dengan okey. Kalau kamu masih ingat, dulu cikgu pernah terangkan pada kamu. Cikgu lupa lah, cikgu dah terang belum. Rasa dah. Macam ni. Kita punya, contohlah contoh nak buat satu undang-undang kat Malaysia ni sekarang. Contohlah, nak buat undang-undang. Okey, dekat Malaysia ni. Nanti akan dibincangkan oleh Dewan Rakyat. Okey, melalui 3 kali, dia ada 3 lah. Okey, apa lagi? Bacaan pertama, bacaan kedua dan bacaan ketiga. Selepas lulus daripada Dewan Rakyat, akan dihantar ke Dewan Negara. Okey, kemudian Dewan Negara akan berbincang. Okey, sama ada dia tengok dia lulus ke tak. Okey, let's say lah, kita bayangkan dia lulus. Sekarang ni Dewan Rakyat, Dewan Negara lulus. So, akan dihantar ke Jabatan Peguam Negara. Okey, kemudian setelah dikompilekan apa semua, sampailah masanya untuk mendapatkan tanda tangan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi andai kata kalau Yang di-Pertuan Agong tak setuju dengan undang-undang tersebut, Yang di-Pertuan Agong tidak ada hak untuk menolak undang-undang tersebut. Tidak ada hak. Walaupun raja ada kuasa kan, tapi dia tak boleh tolak undang-undang tu. Mana-mana rang undang-undang yang telah diluluskan dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, Yang di-Pertuan Agong wajib untuk terima. Okey, tetapi ada 2 cara. Yang pertama, kalau Yang di-Pertuan Agong setuju, dia kena sign. Okey. Tetapi kalau Yang di-Pertuan Agong tidak setuju, dia tak perlu sign. Tetapi kena ingat, selepas 3 hari, dokumen tersebut diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Selepas 3 hari, tidak ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu, maka undang-undang tersebut secara automatik akan diwartakan. Diwartakan tu maknanya dipublish lah. Okey? Automatik undang-undang tersebut akan dikuatkuasakan walaupun Raja-Raja Melayu tidak bersetuju. Kena ingat tu Tetapi untuk perkara yang berkaitan dengan orang Melayu dan juga berkaitan dengan Islam, yang itu dia kena mendapat persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong. Okey? Mereka kena dapat persetujuan. Kalau Agong tak setuju, tak boleh buat lah. Okey? Terutama sekali berkaitan dengan orang Melayu dan juga agama Islam. Tetapi untuk perkara-perkara lain, okey, mungkin berkaitan dengan pentadbiran ke, contohlah hukuman jenayah kan? Contohlah hukuman jenayah. Contohlah kerajaan kita nak pindah. Kalau siapa jenayah apa nak buat? Okey, contoh. Siapa yang memandu kereta mabuk, okey, sehingga menyebabkan kematian. Okey, siapa yang memandu dalam pengaruh alkohol, mabuk, sehingga menyebabkan kemalangan, ada orang yang meninggal, maka akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Kalau macam tu boleh lah. Kalau macam tu memang Dewan Rakyat, Dewan Negara, and then Raja-Raja Melayu dia tak ada kuasa lah untuk halang. Kalau dia tak nak buat pun tak boleh. Okey, dia kena setuju juga. Okey, contoh berkaitan dengan kalau kamu masih ingat isu berkaitan dengan UiTM. Kalau korang masih ingat lagi. Masa tu ada satu gerakan yang cuba untuk memohon supaya UiTM dibuka kepada orang bukan Melayu ataupun Bumiputera. Sebab kita tahu bahawa UiTM ni memang untuk orang Melayu dan Bumiputera sahaja. Okey, orang Cina, India tidak dibenarkan masuk dalam UiTM ni. Maksud cikgu untuk menjadi pelajar di sana lah. Tapi dulu pernah ada isu ni, cikgu tak ingat lah tahun berapa, mungkin 2017 kot, pernah kecoh benda ni. Jadi masa tu untuk kamu buat benda tu, sebenarnya bukannya itu, memanglah kerajaan yang kena uruskan, tetapi itu bukan bidang kuasa kerajaan sepenuhnya. Okey, kalau nak buat itu kena tunggu ikut Majlis Raja-Raja Melayu. Kalau mereka setuju baru boleh. Sebab itu berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera. Okey, maka Raja-Raja Melayu berkuasa penuh terhadap perkara tersebut. Okey. Okey, seterusnya. Majlis Raja-Raja Melayu juga peranan dia ialah untuk memberikan nasihat.
Okey, untuk memberikan nasihat pelantikan jawatan tertentu. Okey. Itu cikgu typo tau, pelantikan. Okey. Jadi antara jawatan yang memerlukan nasihat, dia ada lah, misalnya jawatan-jawatan yang penting lah. Okey, contoh macam jabatan apa tu, peguam negara ke, hakim negara ke, contoh macam itulah jawatan yang penting. Okey. And then apa lagi? Contoh macam pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya ke. Okey. Okey, jadi Majlis Raja Melayu juga menjadi rujukan dalam perubahan dasar. Okey. Tapi macam cikgu sebut tadi, bukan semua dasar yang perlu libatkan Raja-Raja Melayu. Okey. Fokus dasar bagi Raja-Raja Melayu ini ialah orang Melayu dan juga bumi putera sahaja. Okey. Dasar yang berkaitan dengan orang Melayu dan juga bumi putera. Okey. Sebenarnya cikgu yakin masih ada ramai lagi yang confused. Bumi putera ni merujuk kepada siapa? Okey, cikgu nak tanya, kamu rasa bumi putera ni merujuk kepada siapa? Bumi putera merujuk kepada siapa? Kepada rakyat Melayu. Bukan? Sebab tu kan dia kata orang Melayu dan bumi putera. Bermaksud bumi putera tak sama. Bumi putera ni siapa? Bukan orang asing, warga negara pun bukan. Maknanya betul lah sangkaan cikgu ramai yang tak tahu. Bumi putera ni apa? Bukan rakyat Malaysia. Tak tepat. Warga negara pula. Bumi putera ni siapa sebenarnya? Kalau rakyat Malaysia, maknanya semua orang lah, kisahlah bangsa apa pun boleh masuk UiTM. Orang Semenanjung, salah Orang kan? asli. Apa? Orang asli. Orang asli? Okey, betul. Orang asli. Okey. Okey, Amirah jawab penduduk asal. Boleh juga lah sebab orang asli juga dikenali sebagai orang asal. Okey. Orang asli. Okey. Bumi putera tu ialah orang asli. Lagi? Siapa lagi? Bumi putera. Dia bukan orang asli je. Dia ada lagi. Siapa lagi yang menjadi bumi putera ni? Selain daripada orang asli. Orang Melayu. Melayu dah Melayu lah. Lagi. Okey, betul Zaim. Sabah dan Sarawak. Okey, estate bukan. Okey, Sabah dan Sarawak, betul. Jadi orang Sabah Sarawak ini juga dikenali sebagai bumi putera. Faham Maksud orang Sabah Sarawak ni bukannya maksud orang Sabah Sarawak ni maknanya dia bawa etnik sesuatu. Contoh etnik Karazan kan, etnik apa lagi? Etnik apa lagi tu? Lupa lah. Karazan, Bajau, apa lagi? Etnik Iban. Jadi mereka semua itu dikira sebagai bumi putera. Tetapi kalau orang Cina di Sabah dan Sarawak, mereka tak dikira sebagai bumi putera. Mereka dianggap sebagai orang Cina. Mereka tak dianggap sebagai bumi putera. Bumi putera ni memang pure orang asal dekat Sabah dan juga di Sarawak. Sebab kat Sabah Sarawak ni kita kena tahu. Sabah Sarawak ni mereka ada banyak etnik-etnik dia. Jadi mereka semua ni dikira sebagai bumi putera. Jadi mereka ini ada hak untuk masuk ke dalam UiTM. Untuk belajar di UiTM mereka ada hak. Itulah yang dimaksudkan dengan bumi putera. Sebenarnya cikgu tanya. Punya ramai yang tak tahu bumi putera tu apa. Kemudian menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Cikgu nak tanya, siapa tahu satu kes Sultan beri ampun? Siapa tahu? Ada tak mana-mana kes yang kamu pernah dengar yang Sultan beri ampun? Kes Malayan Union kan cik? Bukan. Memberi ampun yang cikgu maksudkan ialah apabila seseorang didapati bersalah, kemudian dijatuhkan hukuman. Sama ada hukuman itu baru dijatuhkan ataupun hukuman itu telah pun berjalan, maka Sultan ada hak untuk memberikan pengampunan. Maksudnya Sultan akan memberi ampun, memberi maaf dan dia akan terlepas daripada hukuman yang dikenakan. Siapa tahu ada kes, memang ada kes baru-baru ni. Betul Firdaus. Kes Anwar Ibrahim. Pada tahun 2017 ke 2018 lupa. Selepas Pakatan Harapan menang,
selepas pilihan raya masa Perkataan Harapan menang tu, masa tu mereka telah mendakwa, mereka telah memohon pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Yang di-Pertuan Agong masa tu yang ni Sultan Muhammad daripada Kelantan. Okey. Untuk mengampunkan Anwar Ibrahim. Okey, sebab hanya daripada pengampunan daripada Agong sahaja yang boleh membebaskan Anwar Ibrahim. Sebab masa tu Anwar Ibrahim dalam penjara. Okey, kemudian selepas itu, lepas dia dah dalam penjara apa semua tu, kemudian Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu memberikan pengampunan. Dia telah bebas daripada penjara. Itu antara contoh. Okey, itulah salah satu contoh peristiwa yang pernah berlaku. Okey. Jadi andai katalah ada seseorang ni terlibat dengan kes pembunuhan bersiri. Okey. Dah confirm lah, ketali gantung lah kalau orang macam tu kan. Tiba-tiba lah mungkin keluarga dia merayu ke kan. Dan ramai pihak yang cuba untuk memujuk Sultan, okey, memujuk Yang Tuan Agong untuk memberikan pengampunan. Maka itu ialah kuasa budi bicara Raja-Raja Melayu. Jadi dia rasa kalau macam mungkin orang tu dah sedar, orang tu dah insaf, jadi dia akan lepaskan orang tersebut. Okey. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Tapi macam cikgu sebutkan tadi, setahu cikgu, bukan semua kes yang Sultan boleh ampunkan, bukan semua kes. Ada kes tertentu je, tapi cikgu tak tahu kes apa. Okey, dia ada kes-kes tertentu sahaja yang boleh mendapat pengampunan. Okey, kemudian memperkenalkan perubahan persempadanan negeri. Sekarang ni kalau kita ikutkan sempadan ni sekarang ni macam dah tak ada dah kes-kes nak buat sempadan baru ni. Dulu ada lah. Okey. Okey, siapa yang duduk dekat Beranang? Siapa duduk Beranang? Area Beranang. Ada tak? Mesti ada kan? Ramai kan duduk Beranang, setahu cikgu ramai sebab jelas center ni pun dekat Beranang. Okey, korang tahu tak dulu Beranang ni, Beranang, Kajang dan Semenyih merupakan daerah di bawah Negeri Sembilan. Bukan Selangor pada asalnya dulu Negeri Sembilan. Pada asalnya dulu. Okey, pada asalnya dulu di bawah Negeri Sembilan. Masa tu and then diorang telah tukar masa tu. Sultan Selangor dan juga Sultan Negeri Sembilan masa tu telah tukar. Lukut telah diberikan kepada Selangor, tapi Selangor kena bagi Beranang, Kajang, betul lah. Lukut yang di Negeri Sembilan tu telah diserahkan kepada Lukut tu dekat Selangor. Okey, Kerajaan Selangor masa tu dia bagi Lukut dekat Negeri Sembilan. Okey, tapi Negeri Sembilan masa tu dia bagi pula Kajang, Semenyih dan juga Beranang dekat Selangor. Dia tukar. Okey, kemudian kita tengok fungsi Majlis Raja-Raja juga memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara tertentu. Okey, untuk memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara tertentu. Macam cikgu sebut tadilah. Okey, bukannya semua perkara sultan atau raja boleh terlibat. Okey, ada perkara tertentu. Okey. Kalau perkara tersebut di bawah bidang kuasa Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, maka Raja-Raja Melayu ni tidak ada macam mana dia tak boleh campur tangan sangatlah. Okey. Dan dulu cikgu pernah sebut kan, cikgu pernah cerita kat korang pasal Dewan Rakyat ni kan, macam mana huru-haranya Dewan Rakyat ni. Okey. Dah macam zoo dalam tu. Yang itu menjerit, yang ni menjerit kan. Macam mana kalau sultan ada kat dalam tu? Mesti tak akan jadi macam tu. Jadi itulah sebenarnya cikgu harapkan. Why not sultan duduk dalam tu? Bagi ahli-ahli politik ni senyap sikit. Kalau tidak, tu orang tak pandai berbincang dengan cara aman. Asyik nak bergaduh je. Kan? Tapi betul masalahnya. Sultan-sultan ni tidak ada kuasa. Okay? Mereka hanya masuk dalam Dewan Rakyat untuk pembukaan dan penutup majlis je. Itu je. Masa perbincangan tu dia tak ada terlibat sebab masa tu takut campur tangan daripada Raja-Raja Melayu. Sebab itulah dia tak masuk. Dalam urusan pentadbiran ni Raja-Raja Melayu tak berapa campur sangat. Okay? Okay. Okay, cikgu kita akan sampai sini. Stop kat sini. 3.3 sikit. Okay, inilah giliran untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Okay. Inilah giliran untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Okay, dia ada bermula dengan Negeri Sembilan.
Kemudian Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, Perak. So lepas Johor nanti Perak. Inilah giliran dia. Okay. So ada yang pernah tanya ibu dulu. Macam mana diorang buat ni? Macam siapa yang tentukan? Siapa yang pertama, yang kedua, ketiga ni? Yang ni cikgu tak berapa pasti. Macam mana mereka tentukan ni? Cikgu pun tak berapa pasti sangat macam mana mereka tentukan giliran ni. Sama ada berdasarkan seniority, maksudnya siapa yang menjadi sultan yang paling lama ataupun kerajaan yang paling lama, ataupun undian ke, main apa tu, ni ke, cikgu tak berapa pasti yang ni. Cikgu tak pasti sangat siapa dia yang tentukan giliran-giliran. So macam tadi kita start tadi Sultan Muhammad kan, Sultan Kelantan kan. Dia Kelantan. Okay, lepas tu sekarang ni Pahang. Lepas tu nanti Johor, mungkin Sultan Ibrahim lah kot yang ambil. Kan, lepas tu pergi ke Perak. So habis Perak nanti, dia akan pergi semula kepada Negeri Sembilan. Lepas tu tunggulah semula balik satu pusingan. Selangor, dan Negeri Sembilan pergi ke Selangor, Selangor pergi ke Perlis, Perlis pergi ke Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak. Okay. Inilah giliran yang diorang buat. Okay. Dia mula daripada Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu. Okay. Ada soalan yang nak ditanyakan kepada cikgu? Ada soalan nak tanya? Siapa nak tanya soalan cepat? Tak ada soalan nak tanya? Ke petang-petang ni mengantuk? Kan, petang-petang ni ngantuk nak belajar. Rasa macam nak belajar petang-petang ni macam mengantuk je kata. Kan, betul tak? Biasa petang-petang ni kan pergi jalan, pergi main kan. Mana ada apa tu, belajar sangat petang ni. Okay, Aiman nak tanya apa-apa ke Aiman?